Okey, jadi hari ni kita masuk bab 5 iaitu ungkapan algebra. Mungkin awak tak pernah dengar ungkapan algebra. Jadi kita tengok apa itu ungkapan algebra. Okey, dalam ungkapan algebra ni, bab 5 ni, dia berkaitan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu apa? Pemboleh ubah ialah satu huruf abjad yang mewakili suatu kuantiti tertentu dengan nilainya yang belum diketahui. Satu benda, contohnya tinggi seseorang. Contohnya Nurul Iman, cikgu tak tahu dia punya tinggi. Jadi cikgu wakilkan dia dengan satu huruf abjad. Contohnya X sentimeter. Sebab cikgu tak tahu, okay? Jadi X tu kita panggil pemboleh ubah. Ataupun Aisyah Khalilah, cikgu tak tahu berat dia berapa. Jadi cikgu wakilkan dia dengan satu huruf abjad. Cikgu gantikan ikutlah abjad ke apa. Contohnya Y. Y kg. Okay, berat Aisyah Khalilah ialah Y kg. Jadi Y tu adalah pemboleh ubah. Yang nilainya cikgu tak tahu lagi. Okey, ini secara ringkas dalam bab ni. Sebutan algebra ni adalah dua atau lebih pemboleh ubah. Sebutan algebra dalam dua atau lebih pemboleh ubah ialah hasil darab satu nombor dengan dua atau lebih pemboleh ubah. Okey, nanti kita akan belajar lepas ni. Perkali pun kita akan belajar lepas ni. Perkali ni ialah satu pemboleh ubah dan sebutan algebra ialah faktor lain dalam sebutan algebra. Lepas tu kita akan belajar sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Okay, kita tengok yang pertama. Yang ni ada muka surat 48 dalam buku kerja awak. Okay, dia kata kenal pasti dan wakilkan pemboleh ubah bagi setiap situasi berikut dengan huruf yang sesuai. Okay, dengan huruf yang sesuai tu maksudnya ikutlah abjad apa awak nak buat. Dari A sampai Z tak kisah. Tapi dia kata yang sesuai. Yang sesuai ya. Buat apa ni? Okay. Huruf yang sesuai. Dia kata seterusnya tentukan sama ada nilai pemboleh ubah tersebut ialah nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Nyatakan sebab anda. Okay, kita tengok situasi yang pertama. Dia kata bilangan buku rujukan yang dibeli oleh murid-murid di kedai buku. Okey. Jadi pemboleh ubah dia ialah berkaitan dengan bilangan buku rujukan. Huruf yang diwakilkan dia guna B. Dia guna B mungkin sebab buku. B, dia ambil B. B ni ialah bilangan buku rujukan. Dia tanya nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Okey. Kenapa bilangan buku rujukan tu nilai yang berubah? Sebab bilangan buku yang dibeli oleh setiap murid adalah berbeza. Ialah mungkin pelajar A beli 10 butir buku. Pelajar B beli 5 butir buku. Jadi bilangan buku yang dibeli tu adalah berbeza. Okey, kita cuba jawab soalan buku kerja muka surat 49. Soalan A. Okey, soalan A ni situasi dia harga pasaran petrol RON 95 pada suatu masa tertentu. Okey. Jadi pemboleh ubah ni berkaitan dengan apa? Siapa tahu? Berkaitan dengan apa pemboleh ubah dia? Harga pasaran petrol. Bagus. Aisyah Khalilah. Harga pasaran petrol. Okey, awak tulis selalu di buku awak. Harga pasaran petrol. Lepas tu awak nak wakilkan dengan huruf apa tak kisah. Yang sesuaian lah, bersesuaian. Kalau petrol tak, P boleh, P. Ni, huruf P. Okey, nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Harga petrol. Siapa tahu, tetap ke berubah? Berubah. Bagus, berubah lah. Macam ayah awak isi minyak ke? Okey, harga sama je ke? Ada naik, ada turun. Jadi nilai dia nilai yang berubah. Okey, sebab dia ni sebab dia adalah harga pasaran petrol adalah tidak menentu dan bergantung kepada harga pasaran dunia.
Okey, siap yang A, cuba jawab B pula. Okey, yang B, bilangan hari persekolahan bagi sekolah kerajaan pada tahun tertentu. Pemboleh ubah dia adalah apa dia? Bilangan hari persekolahan. Okey, bagus. Bilangan hari persekolahan. Huruf dia kita nak wakilkan dengan apa? Ikutlah. Syamin. Syamin nak wakilkan dengan huruf ke apa? S. S, okey. Kalau orang lain buat huruf A, boleh je. Tapi kalau yang sesuai S tu hari sekolah ke. Persekolahan. Dia tak salah pun kalau awak buat huruf lain. Okey, jadi bilang hari persekolahan sekolah kerajaan ni, dia nilai tetap ke berubah? Tak. Tak tu berubah ke tak? Tak berubah. Okey, nilai yang tetap lah maksudnya. Sebab memang bilangan hari sekolah, dia buat jadual dah dalam setahun tu berapa hari, berapa minggu semua. Jadi nilai yang tetap. Okey, sebab dia, awak boleh tulis lah, bilangan hari persekolahan adalah sama untuk setiap sekolah kerajaan. Okey, tulis di buku apa? Buku kerja awak. Okey, sekarang kita nak buat ungkapan algebra daripada suatu situasi. Cikgu tunjuk contoh yang ni ada dalam buku teks awak. Okey. Dia kata, perhatikan pelbagai situasi di bawah dengan keadaan bilangan blok kayu di dalam setiap beg tidak diketahui. Okey, yang biru ni adalah beg. Dalam beg ni ada blok kayu. Kita tak tahu blok kayu tu ada berapa. Jadi, dia wakilkan bilangan blok kayu tu dengan X. Ni. Suatu beg mengandungi X blok kayu. Sebab kita tak tahu bilangan dia, jadi kita wakilkan dia dengan X. X ni adalah pemboleh ubah. Okey. Kemudian, 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Okey, asalnya dah ada X blok kayu. Lepas tu dia masukkan 3 blok kayu. Jadi, macam mana kita nak buat ungkapan algebra dia? Kita tulis sebagai X tambah 3. Okey, kemudian, daripada X tadi, dia kata 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Okey, asalnya X. Lepas tu dia keluarkan 4 blok kayu. Jadi ungkapan algebra dia ialah X tolak 4. Sebabnya asalnya X, lepas tu dia buang 4, dia jadi X tolak 4. Okey, yang terakhir situasi ni dia bagi bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Okey, dalam beg ni ada X blok kayu. Lepas tu dia nak bahagi kepada 2 orang murid. Jadi ungkapan dia dah jadi X bahagi 2 ataupun X per 2. Okey, contoh satu lagi. Ni pun cikgu ambil daripada buku teks. Okey, Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayar. Okey. Yusri ni dia beli 5 biji apple. Okey. 1 biji apple harga dia X sen. Ini sebiji harga sebiji. Kemudian dia beli 8 biji oren. 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okey, kita tak tahu harga sebiji apple dan kita tak tahu harga sebiji oren. Dia cuma wakilkan dengan pemboleh ubah. Apple tu X sen sebiji, oren tu Y sen sebiji. Jadi dia nak sekarang tulis ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okey.
Jumlah wang yang dibayar ni dalam bentuk ungkapan algebra, dia ada pemboleh ubah. Jadi kita nak tahu harga apple ni. Okey, apple ni ada 5 biji. 1 biji harga dia X sen. Jadi 5 darab X kita akan dapat 5X. 5 darab X tu sebab 5 biji apple darab dengan harga sebiji dia ialah X. Jadi 5 darab X sama dengan 5X. Okey, kemudian jumlah harga oren. Kita beli 8 biji. 8 biji oren. Okey, harga sebiji Y sen. Y sen sebiji. Jadi kita pun darablah 8 darab Y kita dapat 8Y. Jadi jumlah wang yang perlu dibayar ialah 5X. 5X ni harga apple. Tambah dengan 8Y. 8Y ni adalah harga bagi 8 biji oren. Jadi jumlah bayaran dia ialah 5X tambah 8Y. Okey. Kita pergi kepada buku kerja. Buku kerja awak tu. Okey. Dia kata tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Dia bagi contoh darab P dengan 8. Darab P dengan 8. Maksudnya 8 darab P. 8 darab P kita dapat sama dengan 8P. Okey, kalau A tambah 5 kepada M. Okey, siapa tahu tambah 5 kepada M nak tuliskan lah. Lima darab M tambah M. 5 tambah M. Okey, orang lain ada jawapan lain? Darab. Ada yang jawab darab kan? Okey, mana satu? Dia kata tambah 5 kepada M. Kata kunci dia sini tambah. Awak tak boleh darab lah. Awak kena tambah. Tambah 5 kepada M. Jadi, M tambah 5. Ataupun awak nak tulis 5 tambah M. Boleh juga. Sama je. 5 tambah M. Tengok kata kunci dia tambah. Awak kena tambah lah. M tambah 5. Okey, yang B. Chong membahagikan 25 biji gula-gula kepada W orang. Kata kunci dia adalah bahagi. Okey, apa agaknya ungkapan algebra dia? 25 bahagi W. Bagus. 25 biji gula-gula ni, dia nak bahagi kepada W orang. Jadi, bahagi dengan W. Okey, kalau awak nak tengok contoh lain, dalam buku teks pun ada. Latihan tambahan pun ada dalam buku teks. Awak boleh jawab bila-bila masa. Cuma cikgu tak sempat nak bincang je. Okey, nombor 3. Cari nilai ungkapan algebra bagi setiap yang berikut dengan menggantikan nilai pemboleh ubah yang diberikan. Okey, yang ni dia bagi ungkapan algebra. Ni. Bila awak nampak je ada huruf ni, abjad ni, bermaksud dia ungkapan algebra lah. Okey, dia bagi ungkapan algebra. Dia suruh gantikan nilai pemboleh ubah yang diberikan. Yang contoh satu ni dia bagi P sama dengan 2. Yang contoh yang kedua ni, contoh 2 ni dia bagi P sama dengan negatif 3. Jadi, langkah pertama awak ambil dulu pemboleh ubah ungkapan algebra yang diberikan ni. 7P tolak 4. Okey, 7P tolak 4 tu awak kena gantilah P ni dengan nilai yang dia bagi adalah 2. Jadi, awak kena darab. 7P tu bermaksud 7 darab P. Jadi, awak kena letak dalam kurungan. Kurungan ni bermaksud awak kena darab. Okey, P ni awak ganti dengan 2. 7 darab 2. Lepas tu tolak 4. Awak pun tulis tolak 4. Jadi 7 darab 2 ni 14. Tolak 4 dapat 10. Okey, yang kalau P sama dengan negatif 3 pun sama. Awak ambil pemboleh ungkapan algebra yang dia bagi ni. 7P tolak 4. Kemudian 7 dan kurungan awak ganti dengan P ni dengan 3. Negatif 3. Kurungan negatif 3. Lepas tu tolak 4. Awak akan dapat negatif 21. Tolak 4. Berapa? Tekan kalkulator boleh. Negatif 21 tolak 4. Awak akan dapat negatif 25. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Bukan latihan yang pertama. 3A. Okey, ni ungkapan algebra dia bagi. 9X tambah 7Y. Okey, sekarang dia nak X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2.
Awak pun ambil ungkapan algebra 9x tambah dengan 7y. Lepas tu gantikan x ni dengan 3, y ni dengan negatif 2. 9 darab dengan x. X tu 3. Okey. Tambah dengan 7y. Y tu adalah negatif 2. Okey, 9 darab 3, awak dapat 27. Okey, 7 darab negatif 2. Okey, 7 darab negatif 2. Tekan kalkulator. 7 darab, tak payah tekan, tak apa ke. Ni. Cuma awak berhati-hati dengan tanda tambah atau tolak ni. Awak kena ingat balik yang kita dah belajar. Kalau tambah darab dengan tambah, tolak dengan tolak. Positif, positif, negatif, negatif. Tanda yang sama ke? Kalau tanda yang sama, kita akan dapat positif. Ingat lagi tak? Lama dah ke belajar ni. Masa bab berapa lah itu? Bab 1 lagi. Okay, kalau tanda yang berlainan, positif, negatif, negatif, positif. Ni tanda yang berlainan. Tanda yang berlainan kita akan dapat negatif. Okay, kalau yang ni, positif 7 darab negatif 2. Positif 7 darab negatif 2. Positif, negatif, awak akan dapat negatif. Negatif apa? 7 darab 2, 14. Kalau nak senang, awak terus tekan kalkulator lah. 7. 7 tu sebab dia positif. Kalau dia negatif depan ni, awak kena tekan negatif 7. Kalau dia positif, tak perlu tekan lah. Jadi 7 darab dengan negatif 2, awak akan dapat negatif 14. Negatif 14 tu awak pun tulis negatif 14. Jadi 27 tolak 14, awak akan dapat 13. Kalau tak faham, tanya deh. Okey, yang kedua. Cikgu. Ya. Hak nombor 2 adik. Kat mana hak? Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, sekejap deh. Hak ni kah? Hak B. Hak B buat apa? W tu boleh duduk mana-mana je kan macam boleh duduk atas ke boleh duduk bawah. Tu tak boleh. Kalau W per 25, sebab awak kena faham situasi dia. Kata Chong membahagikan 25 biji gula-gula kepada W orang. Contohlah, W ni cikgu ganti dengan 5 orang. Cikgu kata 25 biji gula-gula nak bagi kepada 5 orang. Jadi awak nak tuliskan lah. Mestilah awak tulis 25 bahagi 5 kan? Betul tak? Betul. Takkan awak nak tulis 5 bahagi 25 ke? Jadi awak tak boleh tulis W per 25. Kalau awak tambah ni, tak apa. Depan ke belakang. Kalau bahagi ni lain. Nilai dia jadi lain. Okey, bagus bertanya. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, yang 3A yang kedua ni. Awak ambil ungkapan algebra dia bagi ni. 9x tambah 7y. Okey, jadi gantilah 9 darab dengan x tu 1 per 9 tambah dengan 7y. Y dia adalah negatif 1 per 21. Okey, jadi yang 9 darab 1 per 9 ni, okey, ni awak boleh potong. Jadi 1, 1. 7 dengan 21 ni kita boleh potong juga sifar 7 kan. 7 bagi 7, 1. 21 bahagi 7 kita dapat 3. Okey, jadi yang depan ni 1 darab 1, 1. Okey, yang ni 1 darab negatif 1 per 3. 1 darab negatif 1 per 3. Okey, awak tekan kalkulator. 1, yang darab tu, awak letak kurungan tak apa. 1, lepas tu kurungan negatif 1 per 3. Berapa jawapan? Tekan kalkulator. Awak tekan ni 1 tu kurungan negatif 1 per 3. Sama dengan
Berapa? Siapa dapat cakap? Kau tak ada kalkulator belakang ni. Alia Zahirah dapat tak? 1 darab negatif 1/3. Senyap belakang. Di mana belakang ni? Okey, tak apalah. 1 darab negatif 1/3 kita dapat negatif 1/3. Jadi 1 tolak 1/3. Tekan kalkulator. 1 tolak 1/3. Berapa? 1 tolak 1/3 sama dengan 2/3 cikgu. Okey, bagus. 2/3. Cikgu ingat tak ada orang dah belakang saat ni. Jadi jawapan dia 2/3. Okey, kita cuba yang B pula. Okey, ungkapan algebra dia bagi S kuasa 2 tolak 2ST. Dia bagi S sama dengan 5, T sama dengan negatif 1. Jadi kita ambil ungkapan dia. S kuasa 2 tolak 2ST. Kita pun ganti. S tu adalah 5. 5 kuasa 2 tolak 2. Okey, S tu berapa? 5 kan? Darab dengan 5. Darab dengan T. T adalah negatif 1. Okey, 5 kuasa 2 kita akan dapat 25. Okey, yang ni awak tekan kalkulator. Negatif 2 darab 5 darab negatif 1. Awak tekan gini. Negatif 2 kurungan 5 tu kurungan negatif 1. Okey, dapat berapa bagi tahu cikgu? Berapa cikgu? Ni, awak tekan ni. Cikgu tunjuk ni. Negatif 2 kurungan 5 lepas tu kurungan negatif 1. Sama dengan? 10. 10. 10 tu bermaksud positif 10 ataupun tambah 10. Kalau dalam kalkulator dia kata negatif 10, awak kena buat tolak. Kalau dia tunjuk 10 bermaksudnya positif 10. Sebab ramai ni dia tanda yang salah. Positif dengan negatif. Dia cari salah belakang je video. Sebab tu kena berhati-hati. Jadi 25 tambah 10, 35. Okey. Kita jawab yang kedua pula. B2. Okey. Cikgu ganti terus dah sebab ruang dia kecil. Okey. S kuasa 2. S tu adalah 1/2. Jadi 1/2 kuasa 2. Tolak dengan ni 2. 2 S. S dia 1/2. Lepas tu T. T dia adalah negatif 2/5. Okey, 1/2 kuasa 2. Okey, kalkulator boleh, congak pun boleh. Awak akan dapat 1/4. Okey, yang belakang ni. Yang ni. Okey, awak tekan kalkulator. Negatif 2. Negatif 2 kurungan 1/2 tutup kurungan. Tu buka kurungan. Negatif 2/5 tutup kurungan. Sama dengan berapa? Berapa dapat? Dapat tak? Ni sebiji macam ni. Negatif 2 kurungan 1/2 tutup kurungan. Lepas tu buka kurungan. Negatif 2/5 tutup kurungan sama dengan berapa? Dia dapat tak dia? 2/5.
Nurul Iman dapat 2/5. Okey, betul. Bagus. 2/5. 2/5 tu bermaksud tambahlah 2/5. Sebab positif tu dia tak tulis kan. Jadi awak kena tulislah tambah 2/5. Okay, tekan kalkulator sekali lagi. 1/4 tambah 2/5. Satu per 4 tambah 2/5. 13/20. Okey, bagus. 13/20. Okey, inilah jawapan dia. Okey, siapa nak tulis dulu. Sebelum kita pergi ke muka surat 50. Siap dah tulis? Siap, cikgu. Siap dah? Anis, cikgu tak dengar. Siap dah? Siap dah, cikgu. Siap dah. Okey, kita pergi ke muka surat 50. Okey, nombor 4. Cari nilai ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Okey, contoh ni awak boleh tengok di depan ni. Okey, kita tengok A. Tambang teksi berdasarkan jarak tertentu dapat dihitung dengan menggunakan ungkapan ni. RM P tambah 0.75Q. Okey, yang cikgu garis ni adalah tambang teksi. Dengan keadaan P adalah tambang mula apabila penumpang mula menaiki teksi. Bila duduk je dalam teksi tu, dia kena bayar. Itu P. Dan Q ialah jarak perjalanan teksi. Okey, Q ni jarak dan 0.75 ni mungkin jarak 1 kilometer ke apa. Hitung tambang teksi dalam RM yang perlu dibayar oleh penumpang jika P sama dengan 5, Q sama dengan 10. Okey, jadi tambang teksi dia adalah P tambah 0.75Q. Dia bagi P sama dengan 5 ni. P 5, Q sama dengan 10. Okey, cuba awak gantikan nilai dalam ungkapan algebra dia bagi ni. P ni berapa P? P nak ganti dengan? 5. 5 tambah 0.75. Okey, Q ni 10. Jadi kena letak kurungan lah. Kurungan tu maksudnya darab. Darab dengan 10. Okey, jadi tekanlah kalkulator. 5 tambah 0.75 darab 10. Berapa ringgit awak dapat? RM62.5. 62. 12.5. 12.5. 12 ringgit setengah kan? Kalau dapat 60 lebih tu cikgu rasa awak tekankan awak tekan gini je. 5 tambah 0.75 kurungan 10. Tekan sekali lagi. Cikgu nak tahu apa awak salah. Tekan sekali lagi nak tengok betul ke tak? Jawapan dia 12 ringgit setengah. Boleh tak? Siapa tadi dapat 60 lebih? Cikgu bukan marah. Cikgu nak tahu apa awak silap mana. Dia? Dia. Itu cikgu. Tadi silap. Silap tulis. Okey, tak apa. Jadi jawapan dia 12 ringgit setengah. Okey, yang B pula. Okey, B ni panjang panjang dan lebar bagi sebuah bingkai foto ialah panjang dia bagi 3A, bingkai foto. Lebar dia bagi 2B. Cari perimeter dalam sentimeter bingkai foto itu jika A sama dengan 18, B sama dengan 5. Okey. Bingkai foto tu bentuk segi ni lah. Segi 4 tepat ni. Dia kata panjang dia 3A. 3A. Lebar dia 2B. Okey, dia kata cari perimeter. Ingat lagi tak cari perimeter? Siapa tahu perimeter?
Ha, kan? Tambah Apa dia? Kena Kena tambah bahagian luar ni, kat luar ni, tepi ni. Tambah semua ni. Kalau nak luas, panjang darat lebar Kalau perimeter, awak kena tambah semua lilitan dekat luar ni. Okey, kalau sini 2B, kat tepi ni berapa ni? 2B. 2B. Kalau atas ni 3. Bagus. Bawah ni pun Bawah 3A. Jadi, kita kena tambah semua lah. 3A tambah 3A tambah 2B tambah 2B. Okey, 3A tambah 3A ni, kalau awak nak tambah terus pun boleh. Kalau nak gantikan satu-satu pun boleh. Macam ni, 3 darab A. A berapa? A 18. Tambah dengan 3 darab 18. Tambah dengan 2B. B tu 5. 2 darab 5 tambah 2 darab 5. Okey, masukkan dalam kalkulator. Tengok berapa jumlah dia. Satu 128. Okey, bagus. Betul. 128 cm. Kalau nak buat gini boleh juga 2 darab 3A tambah dengan 2 darab 2B pun boleh juga. Nanti 2 darab 3A tu 6A. Tambah dengan 2 darab 2B 4B. Lepas tu masukkan nilai. Sama juga dapat. Okey, kita pergi ke nombor 5. Cikgu laju sikit hari ni. Sebab nak habis. Nanti nak masuk bab ni pula. Okey, nombor 5. Kenal pasti sebutan dalam ungkapan algebra berikut. Okey, dalam ungkapan algebra ni dia ada sebutan. Kita nak tengok sebutan dia. Nak tahu sebutan dia, sebutan ungkapan algebra tu dia dipisahkan oleh tanda positif dan negatif. Ni, tambah dengan tolak ni. Jadi yang contoh ni, PK tambah 2P tolak 3, tolak K tolak 3. Okey, awak bulatkan PK ni. Jangan bulat tambah dengan tolak ni. Lepas tu 2P. Lepas tu awak bulat K. Awak bulat 3. Okey, tengok. Cikgu tak bulat tambah dengan tolak. Yang cikgu bulat ni adalah sebutan dalam ungkapan algebra. Jadi sebutan dia yang pertama PK. Okey, PK. Yang kedua 2P. Yang ketiga K. Yang keempat adalah 3. Okey. Kalau yang soalan A ni, cuba awak bulat dulu. Awak bulat sebutan dia, tapi jangan bulat tambah dengan tolak. Okey, bulat di buku awak tu. Okey, sama tak awak bulat dengan cikgu bulat ni? Sama. Okey, jadi cuba sebut seorang. Sebut sebutan pertama ke apa dia? BC. BC, lepas tu awak koma Apa dia lagi? 3B kuasa 2. Okey, bagus. 3B kuasa 2, koma 2C 1. Betul tak? Betul. Okey, bagus. Okey, yang B, bulat lagi. Bulat. Okey, jadi sebutan dia adalah N per 4, koma, lepas tu 6N, koma 4. Okey, jadi kalau cikgu tanya yang A ni, berapa bilangan sebutan A ni? Ada berapa? 4. 4, bagus. Yang B? 3. Okey, bagus. Okey, lepas kita tahu apa itu sebutan, kita boleh kira lah. Soalan nombor 6 ni dia nak bilangan sebutan. Okey, tentukan bilangan sebutan bagi setiap yang berikut. Kalau contoh dia bagi ni, 2A tambah 4AB tolak 5. 1, 2, 3. Okey, 3. Kalau A ni,
Ada berapa? 2. Okey, bagus 2. 1, 2. Jadi awak tulislah 2. Yang B ada berapa? 4. Bagus. 1, 2, 3, 4. Senang je buat ni. Okey, kita pergi kepada nombor 7. Muka surat 51. Tentukan pekali dalam setiap sebutan algebra berikut. Okey. Pekali tu apa? Pekali. Cikgu bagi contoh supaya awak lebih faham. Contohnya dia bagi ungkapan sebutan algebra ialah 5PQ. Dia kata pekali bagi P. Maksudnya selain daripada P. Okay, 5PQ dia bagi sebutan algebra dia bagi 5PQ. Dia kata pekali bagi P. Maksudnya selain P, 5Q. Awak potong P, awak dapat 5Q. Okay, dia kata pekali bagi Q. Maksudnya selain daripada Q. Okay, awak ambil sebutan ni, 5PQ. Dia nak pekali bagi Q. Awak pun potong Q, tinggallah 5P. Kalau pekali bagi PQ, awak potong PQ. Potong PQ, tinggal 5. Jadi pekali dia adalah 5. Cikgu tak ingat potong jawapan ni. Okey, jadi kalau 2V kuasa 2T, pekali bagi V kuasa 2, awak potong V kuasa 2. Tinggal 2T. Okey, pekali bagi T. Potong T sini. Tinggal 2V kuasa 2. Pekali bagi V kuasa 2T. Okey, potong V kuasa 2T ni. Awak tinggal 2. Pekali dia 2. Pekali bagi 2V. Okey, ni cikgu tunjuk sikit supaya awak tak ni. Okey, pekali bagi 2V. Potong ke apa? Nak potong ke apa? 2V. 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 V ni 1 ni. Dia V ni 1. Sini kuasa 2. Awak potong 1. Okay, dia ada 2. Potong 1, dia tinggal 1. Jadi, pekali dia adalah VT. Simple sahaja yang pekali ni. Faham tak? Okey. Okey, nombor 8. Bagi setiap yang berikut, tandakan betul untuk sebutan serupa atau tidak atau salah jika tidak. Okey, sebutan serupa ni adalah jika pemboleh ubah dia sama. Contoh ni, contoh 12PQ dengan PQ/3. Walaupun nombor dia lain, tapi pemboleh ubah dia adalah sama. PQ, yang ni pun PQ. Jadi dia adalah sebutan serupa. Jadi betul. Okey, kalau A ni serupa ke tidak? Tidak. Tidaklah. Sebab XY dengan YZ. Lain ke? Jadi tidak serupa. Okey, yang B MH dengan HM. Sama ke tak? MH dengan HM. Hak ni M duduk depan. Hak ni H duduk depan. Okey, dia adalah sama. Walaupun hak ni duduk depan, hak ni duduk depan dulu, dia sama. Samalah kalau AB dengan BA, dia adalah sebutan serupa. Okey, kalau C, agak-agak sama ke, serupa ke tidak? Serupa. Okey, sebenarnya A dengan A kuasa 2 ni dia tak serupa dah. Sebab hak ni kuasa 2, hak ni kuasa 1, dia tak serupa. Kalau situasi yang B ni lain. Dia kedudukan dia duduk lain. Yang ni kuasa 2, yang ni kuasa 1, dia tak serupa. Jadi salah lah ni. Kena ingat Okey, sekarang kita masuk 5.2. Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Okey, cikgu bagi dalam 1 minit. Baca dulu sikit.
Okey. Okey, jadi ungkapan algebra, okey, dia terangkan maksud ungkapan algebra ni adalah satu ungkapan matematik yang terdiri daripada pemboleh ubah nombor dan operasi. Okey, dia ada operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, sekarang ni nombor 9 ni adalah operasi tambah dan tolak. Lepas tambah dan tolak, kita pergi kepada operasi darab dengan bahagi. Okey, macam mana kita nak buat operasi tambah terhadap ni ungkapan algebra ni? Okey, tengok soalan A, 9A. Okey, dia ada sebutan algebra dalam P dan Q. Okey, langkah pertama dia, awak letak sekali. Dia kata ni, penambahan atau penolakan dua atau lebih ungkapan algebra dapat dilakukan dengan mengumpulkan sebutan-sebutan serupa. Awak kumpul dulu sebutan serupa. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, jadi P ni awak letak dekat P, Q awak letak dekat Q. Jadi, awak tanda dulu 8P ni. Okey, cikgu tunjuk ya. Awak bulat dulu 8P, lepas tu 7P. Awak ambil sekali dengan tanda depan nombor dia ni. Kalau ada tambah depan ni, ambil. Okey. 8P tambah 7P. Okey, kita kumpulkan dulu P. Lepas tu, kita ambil yang Q. Okey, hok Q tu cikgu buat petok. Okey, tolak 4Q, tolak Q. Okey, sekarang baru kita boleh tambah. P boleh tambah dengan P lah. 8P tambah 7P. Jadi awak tambah 8 tambah 7 lah. 8 tambah 7, awak akan dapat 15. 15P. Okey, Q dengan Q. Q ni, tengok nombor dia. Negatif 4 tolak Q. Q ni adalah 1Q. Sebenarnya 1Q. Jadi kalkulator awak tekan negatif 4 tolak 1. Cuba tekan negatif 4 tolak 1 berapa? Negatif 5. Negatif 5. Bagus. Negatif 5 jadi negatif 5Q. Okey, jadi jawapan dia hak ni lah. Dia tak boleh tolak dah P dengan Q ni. Sebab dia sebutan tak sama. Jadi jawapan dia 15P tolak 5Q. Okey, kalau yang B. Okey, sebelum awak kumpul sebutan yang serupa, awak kena buka kurungan dulu. Nak buka kurungan ni awak kena ingat balik yang cikgu ajar tadi. Positif, positif, positif. Negatif, negatif. Dapat positif. Kalau tanda yang berlainan, awak akan dapat negatif. Okey, 13FG tambah 4G. Okey, yang ni negatif darab positif. 2FG ni maksudnya positif. Negatif dengan positif, awak akan dapat negatif. Negatif 2FG. Lepas tu negatif dengan positif. Negatif dengan positif, awak akan dapat negatif. Negatif 2G. Okey, cikgu tunjuk slow-slow. Okey, bila awak dah buka kurungan tu, barulah awak kumpulkan sebutan yang serupa. Okey, kita ambil FG dulu. 13FG. Okey, 13FG. Lepas tu, tolak 2FG. Ingat kena ambil sekali tanda dia ni. Tolak 2FG. Okey, FG dah habis. Kita ambil G pula. Okey, G ni cikgu buat petok. Okey, tambah 4G. Lepas tu, tolak 2G. Okey, bila dia dah kumpul sebutan yang serupa, kita pun boleh tolak lah. FG ni, awak tekan 13 tolak 2. 13 tolak 2, awak akan dapat 11 FG. Okey, kemudian yang 4G ni, 4G tolak 2G. 4 tolak 2 sama dengan 2G. Okey, awak nak tulis tambah ke tolak? Sini.
di jawapan dia ni? Tambah 2G ke tolak 2G? Tolak. Tolak 4G tolak 2G. Ni awak tekan kalkulator. 4 tolak 2. Tak tekan kalkulator tak apa. 4 tolak 2 sama dengan 2 dia. 2 tu sebenarnya dia positif. Positif jadi tambah 2G. Hok ni kita guna bila kita darab. Bila kita buat operasi tambah dengan tolak, kita tak guna hok ni. Takut awak keliru. Hok ni dia operasi tolak ni. 4 tolak 2 sama dengan 2. 2 tu tambah 2G. Kalau awak darab, baru awak guna rumus ni. Darab tu bila kita nak buka kurungan ni, dia akan darab. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Tak apa, nanti ada masa, nanti lain kali kita buat latihan banyak lagi. Okey, sekarang muka surat 52. Okey, buka buku kerja muka surat 52. Yang ni senang je. Pemudahkan setiap yang berikut. Okey, P darab P sama dengan P kuasa 2. Sebab P ni ada 2 dia. Jadi P kuasa 2. Jadi yang ni, X tambah 2 ni ada berapa ni? Ada berapa? 3. 3. Jadi kuasa berapa? Kuasa 3. Okey, bagi. Jadi X tambah 2 kuasa 3. Hok B ni pun sama. Kira 2 tolak Y ni ada berapa? Ada 4. Jadi jawapan dia berapa? 2 tolak Y kuasa 4. Hok C. Kira. Berapa jawapan dia? A tolak B kuasa 5. Okey, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A tolak B kuasa 5. Okey, yang ni dia terbalik. Macam tadi dia bagi, dia darab-darab, dia suruh tulis dalam bentuk kuasa. Sekarang ni dia tulis dalam bentuk kuasa, dia suruh awak tulis dalam bentuk darab. Pendaraban berulang. Jadi hok A ni 2 tambah 3B kuasa 3. Jadi awak darab lah. Awak kena tulis 3 kali lah 2 tambah 3B ni. 2 tambah 3B darab dengan 2 tambah 3B darab dengan 2 tambah 3B. Hok ni pun sama. Awak tulis 4 kali. 4E tambah 7 darab 4E tambah 7 darab 4E tambah 7 darab dengan 4E tambah 7. Okey, nanti awak buat sendiri lepas ni dah. Okey, yang 12. Nak dekat habis ni. Cikgu apa dah? 5 minit lagi. Sempat kot. Okey. Cari hasil darab bagi sebutan algebra berikut. Okey, tadi kita buat operasi tambah dengan tolak. Sekarang ni kita buat operasi darab. Darab pula. Nombor 13 nanti kita buat bahagi. Sekarang ni kita pergi darab dulu. Okey, macam mana kita nak darab? P darab negatif P kuasa 2Q. Okey, kita tulis satu-satu. P darab dengan, negatif ni bermaksud negatif 1 Darab dengan negatif 1. Darab dengan, P kuasa 2. P kuasa 2 sama dengan P darab P. P darab P. Kemudian Q darab dengan Q. Jadi nombor ni awak letak depan sekali. Negatif 1 darab dengan, kumpulkan sebutan yang serupa, yang P ni. So, 2, 3. P darab P darab P darab dengan Q ada 1, Q. Jawapan akhir dia, awak akan dapat negatif. 1 ni tak tulis pun tak apa. P ni ada 3. P kuasa 3. Q ada 1, Q. Ingat kalau Q tu bermaksud Q kuasa 1. Tapi kuasa 1 kita tak tulis. Kita tulis dia sebagai Q sahaja. Tapi awak faham lah. Kalau Q sahaja tu bermaksud Q kuasa 1. Jangan awak Q tak ada kuasa pula.
Kalau tak ada kuasa tu kuasa kosong. Okey, yang B. Okey, cuba buat dulu. Awak leraikan dia dulu. Apa orang panggil? Pisahkan dia dulu. 3/4. Okey, R kuasa 2 tu 2 kali lah R. Lepas tu darab S. Lepas tu darab 16. S kuasa 2. S kuasa 2 tu tulis S 2 kali. S darab S. Okey, lepas tu langkah yang kedua, bila awak dah leraikan dia, awak letak nombor di depan. 3/4 darab dengan 16. Ni 3/4, 16 ni letak depan. Lepas tu awak kumpulkan sebutan yang sama. Sebutan serupa. R dengan R, S dengan S. Okey, R ada berapa? 2. Okey, S ada berapa? 2, 3. 2, 3. Jadi 3/4 darab 16. Tekan kalkulator, awak akan dapat, nak congok pun boleh. 4, 3 darab 4, 12. Okey, R ni kuasa berapa R? R ni kuasa berapa? 2. Kuasa 2. S kuasa? 3. Bagus. S kuasa 3. Okey, yang ni yang darab. Kita pergi kepada bahagi pula. Kalau tak ada salah, awak screenshot dululah. Okey, nombor 13 kita bahagi. Cikgu tunjuk yang A je. B ni nanti awak cuba sendiri. Okey, 24 AB kuasa 3. 24 darab dengan A darab dengan B kuasa 3 tu B 3 kali. B darab B darab B. Bahagi dengan 4B. 4 darab B. Okey, sekarang 24 dengan 4 ni awak boleh permudahkan. Sifar 4 dia. 4 bahagi 4, 1. 24 bahagi 4 dapat 6. Okey. Yang bahagi awak boleh potong. Kalau atas dengan bawah ni sama, awak boleh potong. Ni B dengan B ni sama. B bahagi B 1 kan. Okey, boleh lagi tak potong? Tak ada dah kan? Jadi tinggal 6. A tinggal 1. A. Lepas tu B tinggal berapa? 2. B kuasa 2. Okey, cikgu tunjuklah hak ni. Okey, 3PQ kuasa 3. 3 darab P. Okey, Q kuasa 3, Q 3 kali. Lepas tu bahagi dengan 21, Q kuasa 2. Q darab Q. Okey, 3/21 ni awak permudahkan 1/7. Okey, P ada tak B? P bawah tak ada, jadi awak potong Q. Q dengan Q. Q dengan Q. Okey, jadi P atas tinggal 1. Okey, Q pun tinggal 1. Bawah tinggal 1 dah. Okey, jadi 1/7 PQ. Okey, setakat itu saja hari ni. Jadi, selesailah bab 5 hari ni. Jadi, minggu depan kita akan masuk bab 6. Kalau awak nak lebih faham lagi bab 5 ni, awak boleh jawab soalan latihan dalam buku teks. Dia ada banyak latihan. Kalau ada awak nak tanya soalan ke, boleh tanya. Okey, jadi ada soalan tak? Tak ada. Okey, jadi terima kasihlah sebab masuk kelas ni walaupun pagi hari awak tetap bersemangat nak belajar. Okeylah. Tak ada apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Salam.